Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu. Ini saya nak kongsi dengan cikgu cara kita nak guna Google Classroom. Okey, untuk makluman cikgu, Google Classroom ni ialah classroom secara virtual. Okey, banyak kelebihan yang cikgu boleh dapat dengan menggunakan Google Classroom ni. Jom kita tengok cara-cara dia. Okey, langkah pertama, cikgu kena klik cikgu punya Google Chrome seperti biasa. Kemudian cikgu pastikan cikgu punya akaun dah 5 ni cikgu dah login pastikan ini adalah akaun cikgu. Okey, kemudian cikgu pergi dekat dot-dot yang ada banyak dot ni. Dot ni Google Apps ni. Cikgu tengok ada Classroom kat sini. Cikgu klik Classroom ni. Okey, dekat paparan ni cikgu akan nampak belah kanan atasnya ada sign ataupun simbol tambah ni. Cikgu klik untuk cikgu buat cikgu punya, sama ada cikgu nak join kelas ataupun create class. Okey, dengan kes ni kita cikgu kan. So kita create kelas kita. Okey, cikgu klik create and then cikgu buhlah nama kelas cikgu. Contohnya tingkatan 5 sign. Okey, contohnya lah section, tak payahlah subjek bahasa Inggeris contoh. Okey, room tak payah. Okey, and create. Okey, kat sini cikgu akan create cikgu punya kelas 5 sign, subjek bahasa Inggeris. Okey, kemudian dia akan bagi tahulah invite student to your class. Okey, ni cikgu kena invite lah. Macam mana cikgu nak invite? Cikgu tengok kat sini ada people. Kat sini ada stream, ada classwork, ada people, ada grade. Okey, cikgu pastikan kat sini stream ni tadi kita dah buat kelas kita, 5 sign dan sebagainya. Cikgu boleh letak gambar dan juga kat sini pun cikgu boleh letak cikgu punya Google Meet, Meet link cikgu. And then kat people ni cikgu add lah. Kat sini cikgu boleh add cikgu yang lain. Dan kat bawah ni add student. Contoh sini cikgu add lah. Gunakan dia punya ID delima dia. Contoh kat sini saya punya ID delima kawan-kawan saya lah. Ini PPD punya. Okay, and then saya tambah lagi seorang. Okay. Okay, cikgu actually boleh minta cikgu boleh copy dekat senarai email delima ikut kelas daripada Google ataupun admin delima sekolah cikgu. Dia admin semua ada. Cikgu boleh minta kat dia, cikgu copy paste kat dalam ni pelajar punya email tu. Okey, kemudian cikgu tekan invite. Kalau email lain tak boleh cikgu, dia mesti email delima. Okey, so saya ada 2 orang student kat sini. Okey, contoh kalau cikgu tersalah masuk nama pelajar lah. Tersalah masuk nama pelajar, cikgu boleh tekan button ni, action ni. Cikgu boleh select pelajar yang tersalah tu, cikgu boleh remove lah dia. Cikgu remove dia, nanti dia hilang lah daripada kelas cikgu. Itu cara dia lah. Okey, cikgu boleh ambil dekat bahagian student ni untuk cikgu invite pelajar cikgu. Cikgu copy link ni. Cikgu copy link ni. And then cikgu bagi dekat pelajar cikgu lah melalui WhatsApp group ke ataupun melalui Telegram. Cikgu gunakan lah. Okey, bila semua pelajar cikgu dah ada dekat dalam classroom cikgu bolehlah start bagi classwork cikgu. Okey, kat sini cikgu boleh buat Google Meet boleh, cikgu boleh buat set Google Calendar boleh, class drive folder pun boleh untuk share bahan-bahan dekat sini. Cikgu boleh buat lah, cikgu boleh create kat sini. First kali kat sini kita boleh tengok assignment lah. Assignment contohnya kat sini kita buat assignment list down, contohlah list down 10 verbs. Okay, instruction students need to list, ni 10 verbs. List 10 verbs. Okey. Kemudian kat tepi sini cikgu boleh inilah pilih point berapa. Kalau 10 ni cikgu boleh bagi dia markah 10 ke ataupun 10 ke ataupun due date cikgu boleh letak lah. Due date dia contohnya hari ni ke ataupun
petang ke bila-bila lah pulang pada cikgu. And then topik ni tak payahlah topik tak payah topik apa-apa. And then boleh check plagiarism, plagiarize, boleh check. Okay, bila dah siap ni cikgu assign. Cikgu tekan klik assign. Okay, bila cikgu dah assign ni nanti, pelajar cikgu yang dua orang ni dia akan dapat, kalau dia buka dia punya invitation cikgu tu, cikgu punya Google Classroom cikgu punya link tu bagi kat group, dia akan dapat lah dan dia akan buat. Okay, untuk assignment tadi, seelok-eloknya lah seelok-eloknya cikgu bagi arahan, student use docs ataupun dokumen lah atau docs untuk dokumen ataupun slide. Sebab apa? Sebab bila kita tengok dekat assignment pelajar, saya tunjuk balik Okay, pelajar dia akan ada pilihan dekat sini. Untuk dia punya work ni, dia akan ada pilihan dokumen, slide dengan sheet ataupun drawing. So, cikgu bagi arahan, pelajar nak gunakan yang mana satu. Cikgu nak pelajar gunakan yang mana satu. So, cikgu pilih lah untuk docs, nanti pelajar akan pilih docs lah. Nanti kan takut dia pilih lain, kita pula macam-macam format pula kita punya assignment. Dan ada jugalah link dengan file kat sini, boleh upload lah. Ni kita bagi arahan yang jelas lah kepada pelajar kita. Cikgu itu dia punya arahan lah. Contoh kat sini cikgu betulkan arahan dia. Okey, selain daripada yang kita buat assignment tadi, cikgu boleh buat quiz, assignment, question, banyak lagi lah topik dan juga material cikgu boleh buat. Cikgu boleh create macam-macam dekat sini supaya pelajar-pelajar cikgu boleh berinteraksi dengan cikgu dan boleh balas balik dan boleh respon dengan tugas-tugas yang cikgu bagi. Okey, contoh kat sini, ni pelajar saya tadi, kawan saya. Okey, dia dapat link tadi kan, dia nak masuk kelas tu. So, dia klik link tadi tu. Okey, dia akan dapat macam ni lah. So, dia continue. Dia klik continue. Join. Kat sini dia dah nampak lah. Dia punya tugasan dia. Ni kita punya cikgu tadi. Tugasan tu. Okey, bila pelajar tu dah ada dekat dia punya classroom dia, 5 sign ni. So, dia akan nampak dia punya tugasan dia lah ataupun dia punya classwork dan assignment yang kita bagi tu. So, dia kena respon dekat add create ni. Dekat sini dia gunakan mana-mana lah, docs ke, slides ke, sheet ke, drawing ke. Ni kita pakai docs lah, dokumen. Okey, bila dah ada macam ni, pelajar kita tu boleh klik lah. Dia boleh klik and then dia akan pergi kat sini. Dia akan jawab lah 10 verbs contohnya tadi kan. 10 verbs. Buat satu, eat. Second, run. Third, walk. Bake. Swim. Apa lagi? Dan ada lagi lah. So, dia bagi 5. Dan dia tak ingat. Okey, kemudian dia boleh tekan turn in. Okay, and then turn in. Okay, sorry, ini. Okay, tekan turn in. Okay, sekarang ni pelajar tu dah hantar dia punya assignment dia lah. Okay, untuk bahagian cikgu pula, cikgu bila kita dah bagi masa tempoh dalam beberapa hari ataupun beberapa jam tu, kita nak tengok pelajar kita tadi dia siapkan tak kerja dia. Okay, kita pergi kat classwork. Okey, kemudian kita pergi kat topik yang ni, kita punya assignment tadi, kita dah tengok dah kat sini. Ada seorang turn in kat sini. Ada seorang dah turn in, maknanya dah hantar. Kita boleh check. Kita check. Kemudian kita tengoklah. Dia ada bagi 5. Okey, dia ada bagi 5 verb kat sini. Kita boleh tanda kat sini cikgu kita boleh tanda gunakan ni lah tool-tool yang ni editing ni. Kita boleh ni lah. Kalau ada kalau ada pen ke apa ke, senang jugalah cikgu nak buat kerja. Tu pulang pada cikgu lah macam mana cikgu nak gunakan cara dia. Bila kat sini nanti cikgu tulis lah apa-apa yang sepatutnya cikgu tulis. Cikgu kata ni makan ni dah semua dah tengok.
Okey, bila cikgu dah check semua, okey semua betul. Ada kat situ ada 5. Cikgu bolehlah markah 5/10. Kat situ. Lepas tu cikgu bagilah komen kat tepi ni, try again ataupun good. Please complete another 5 verbs. Okey. Contohlah kan. Okey, cikgu post. Okey cikgu, kat bahagian ni cikgu boleh buatlah pembetulan ke, contohnya kat sini cikgu buatlah tanda soal. Tanda soal supaya pelajar kita tahulah yang nombor 9, nombor 10 tu kosong. And then cikgu boleh returnkan balik dekat pelajar cikgu. Okey, untuk kat bahagian pelajar tadi, bila cikgu dah return balik cikgu punya dia punya kerja dia, classwork dia, dia boleh check dekat classwork dia. Dia boleh tengok balik lah apa yang dia hantar tu. Dia view assignment dia. Okey, dia akan tengok kat sini. Cikgu cakap apa, one private comment. Okey, siap ada apa, cikgu punya komen semualah. Good, please complete another 5 verb. Cikgu cakap. Okey, dekat bahagian ni nanti pelajar kita dia akan tengok balik lah. Dia buka dia punya balik. Dia nampak kat sini, maknanya dia kena isi lah ni. Kat sini ada nama cikgu lah. Cikgu minta tolong dia complete kan dia punya kerja dia. Okey, bila pelajar dah siap, dia turn in semula lah cikgu. Dia turn in semula untuk kita semak balik. Macam biasalah cikgu. Okey, selesai cikgu bagi grade apa semua, pelajar dia boleh tengok lah dia punya hasil dia macam mana. Contoh kat sini kita dah grade kan, dah graded. Kat sini dia nampak dia punya markah dia 5/10. Kalau dia nak dapatkan dia punya markah lebih, dia kena betulkan balik lah seperti mana yang kita buat tadi tu, minta dia betulkan dan hantar, dan cikgu marking balik. Cikgu marking balik supaya dia dapat markah yang penuh. Okey, itu sahaja cikgu untuk Google Classroom ni. Okay, cikgu ada lagi beberapa yang saya nak kongsi dengan cikgu. Tadi kita tengok stream kat sini, kemudian classwork, kemudian people, anak murid kita, and then grade. Kat sini cikgu boleh tengok lah anak murid cikgu punya dia punya senarai markah dia dan sebagainya. Okey, satu lagi kita pergi kat sini, dekat setting kelas kita ni, saya lupa tadi nak tunjukkan ke cikgu cara kita nak onkan kita punya Google Meet kita. Kita generate Meet link kat sini. Okey, maknanya nanti kita punya kelas tu, Google Meet kita tu, ini saja yang dia akan gunakan, link ni saja. Dan kita tekan save. Tak payah lagi kita nak buat banyak-banyak kali. Okey, kemudian dekat bahagian student ni, kita juga boleh invite guardian. Guardian ni ialah parent lah, penjaga. Kita boleh invite. Kalau kita nak parent pelajar kita tu ambil tahulah apa tugas-tugasan anak dia yang perlu anak dia siapkan, dan cikgu isilah dia punya email kat sini. Nanti dia akan dapat lah dia punya link tu, dia akan nampak anak dia punya kerja dan sebagainya. Okey, banyak lagi perkara yang cikgu boleh buat dekat dalam Google Classroom ni, tapi yang saya kongsi ni hanyalah sekadar asas saja tentang Google Classroom ni, dan saya harap cikgu boleh browse dan cikgu boleh explore dan tambahkan lagi knowledge cikgu tentang Google Classroom ni, dan cikgu boleh praktiskan dia sehingga bila-bila walaupun PKP tak ada nanti ke ataupun tak ada PDPR, tapi cikgu masih lagi boleh guna Google Classroom ni. Okey cikgu, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.